Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Martini binti Mat Saad daripada SNK Sultan Muzaffar Shah 1 Lambung Kanan, PPD Perak Tengah. Hari ini saya akan membentangkan kajian tindakan saya yang diberi tagline Action to be Awesome. Fokus kajian saya ialah kaedah pengajaran dan pembelajaran berkesan yang dapat membantu murid yang tidak minat membaca buku teks menguasai fakta dengan baik. Objektif kajian, murid-murid yang tidak minat membaca buku teks perniagaan dapat menguasai fakta dengan baik tanpa kebergantungan kepada buku teks. Sasaran kajian adalah 18 orang murid yang mengambil mata pelajaran perniagaan yang terdiri daripada murid tingkatan 4, tingkatan 5 dan juga calon SPM 2020. Instrumen kajian yang saya gunakan ialah pemerhatian, soal selidik respon terhad dan juga soal selidik respon terbuka. Seterusnya, model kajian yang saya gunakan ialah model kajian tindakan Chemist and Math Target 1988. Tinjauan awal kajian saya dilakukan secara pemerhatian ke atas hasil kerja murid. Di sini saya lampirkan contoh jawapan pelajar saya di mana kita nampak di sini murid tidak mampu mengerti fakta dan sekaligus gagal menguraikan fakta. Yang keduanya, murid tidak menguasai fakta sepenuhnya dan sekaligus gagal menguraikan fakta dengan baik. Ini ditunjukkan ataupun dibuktikan dengan evidence yang saya lampirkan di sini. Tinjauan awal kajian saya juga dilakukan secara soal selidik respon terhad ke atas 18 orang murid yang mengambil mata pelajaran perniagaan sebagai responden. Ini adalah analisis data soal selidik respon terhad yang telah saya jalankan. Oleh itu, saya meneruskan lagi dengan soal selidik respon terbuka, kesinambungan daripada soal selidik yang pertama bagi mengenal pasti punca isu iaitu mengapa pelajar tidak suka membaca buku teks. Ini adalah dapatan kajian yang menunjukkan pendapat 18 orang responden, P1 hingga P18. Punca isu telah saya kenal pasti. Mengapakah murid-murid saya tidak berminat membaca buku teks dan sekaligus gagal menguasai fakta? Yang pertama adalah kerana fakta yang banyak dan huraian yang panjang di dalam buku teks. Yang keduanya, murid saya cepat berasa bosan, hilang fokus dan tidak memahami apa yang dibaca. Seterusnya saya merancang tindakan. Yang pertama, saya cuba mendalami minat dan gaya hidup murid saya. Yang kedua, mengenal pasti kaedah pedagogi yang sesuai diadaptasi. Yang ketiga, mencari dan mempelajari kaedah pembelajaran interaktif. Dan yang keempat, menyediakan bahan bantu mengajar interaktif. Seterusnya, memilih kaedah pedagogi yang sesuai dan mampu memenuhi aspek standard 4 SKPMG 2. Yang pertama, kaedah pembelajaran berasaskan projek iaitu Project Based Learning. Yang kedua, pembelajaran menyeronokkan iaitu Fun Learning. Dan yang ketiga, pembelajaran bermakna iaitu Deep Learning. Pembelajaran berasaskan projek menurut sumber Kit PIK 21 KPM, murid mengkaji secara mendalam tentang sesuatu isu atau topik bagi menghasilkan sesuatu produk. Di sini saya tunjukkan konsep pembelajaran berasaskan projek. Yang pertamanya membina soalan utama, iaitu membentuk soalan bersifat provokatif, terbuka dan juga berkaitan dengan apa yang perlu dipelajari oleh murid. Yang kedua, suara dan pilihan murid, di mana murid menentukan tajuk, soalan utama, sumber dan juga produk yang akan dihasilkan yang bermakna kepada mereka. Yang ketiga, kemahiran abad ke-21 iaitu murid bekerja secara kolaboratif, berkomunikasi dan menjana pemikiran kritis dan juga kreatif dalam situasi yang sebenar. Yang keempat, inquiry dan juga inovasi di mana guru membimbing murid untuk membina lebih banyak soalan berdasarkan soalan utama, membuat hipotesis dan juga terbuka kepada idea dan juga perspektif baru. Yang kelima, maklum balas dan semakan, iaitu guru dan juga murid memberi pandangan untuk menambah baik hasil produk mereka. Dan yang keenam, pembentangan produk,
iaitu murid membentangkan produk dan juga membuat refleksi terhadap produk kepada audien secara maya di dalam Google Meet ataupun setelah kelas muka nanti. Seterusnya, pembelajaran menyeronokkan iaitu fun learning. Berdasarkan standard Jemaah Nazir 2004, kepentingan unsur amalan pembelajaran menyeronokkan dinyatakan dalam elemen disposisi guru. Standard ini menggariskan bahawa guru perlu mewujudkan suasana riang dan merangsang pembelajaran. Ciri-ciri pembelajaran menyeronokkan. Yang pertama, tentunya aktiviti menyeronokkan dilakukan semasa sesi PDP. Yang kedua, tidak melibatkan sebarang denda atau hukuman. Yang ketiga, ada unsur kecindan iaitu unsur-unsur jenaka. Yang keempat, melibatkan komunikasi lisan dan juga bukan lisan. Yang kelima, biasanya dilakukan secara berkumpulan atau berpasangan. Yang keenam, memenuhi tahap keperluan pembelajaran murid yang berbeza-beza. Dan seterusnya, boleh dibuat oleh semua orang murid. Pembelajaran bermakna ataupun deep learning merupakan pembelajaran yang berkualiti yang akan melekat dengan kita sepanjang hayat. Itu menurut Dr. Michael Fullan. Ciri-ciri pembelajaran bermakna. Yang pertama, mengaitkan informasi baru dengan informasi yang sedia ada pada diri murid. Harus ada minat dan motivasi yang tinggi pada diri murid. Isi pembelajaran sangat penting pada murid. Yang keempatnya, dapatan pembelajaran adalah hasil yang tahan lama. Yang kelima, dapatan belajar boleh diaplikasikan dalam situasi yang lain. Dan seterusnya, hasil belajar dalam bentuk pemahaman dan juga wawasan masa depan. Seterusnya, tindakan di mana konsep action to be awesome ini yang merupakan satu gabungan proses amalan pedagogi antara project based learning, fun learning dan juga deep learning diguna pakai dalam proses pengajaran dan juga pembelajaran bagi mata pelajaran perniagaan. Yang pertama, video dan TikTok pembelajaran, di mana TikTok dan pelajaran ini dihasilkan oleh murid sendiri dan juga guru. Yang kedua, komik perniagaan. Seterusnya, quiz online yang menggunakan quizzes, word wall dan juga live worksheet dan sebagainya. Peta minat digital, infografik dan juga poster digital. Diorama, pamphlet dan nota kreatif. Seterusnya, folio dan juga slide kajian lapangan, di mana kajian lapangan dilakukan secara maya semasa PKP. Nota digital yang dihasilkan oleh guru dalam bentuk ediflip, e-book dan juga PDF, serta hasilan pelajar yang dikongsikan bersama dengan rakan-rakan lain. Seterusnya, pemerhatian dan penilaian dilakukan secara melihat respon murid, menilai hasil kerja murid dan penilaian prestasi murid di dalam peperiksaan. Saya dapati, selain daripada murid terlibat secara aktif di dalam proses PDP dan merasai keseronokan ketika sesi pembelajaran, hasil kerja murid juga menunjukkan peningkatan yang baik setelah saya mengaplikasikan 3 kaedah pedagogi ini. Ini adalah data perbandingan prestasi murid perniagaan dalam 3 jenis peperiksaan. Untuk nampak lebih jelas lagi, saya tunjukkan dalam bentuk graf bagi 6 orang murid yang dijadikan sampel. Setiap murid menunjukkan peningkatan prestasi yang sangat baik, terutamanya dalam pencapaian keputusan SPM mereka yang diduduki pada bulan Mac yang lalu. Dapatan kajian. Yang pertama, murid dapat mengintegrasikan teknologi digital dengan kreativiti mereka bagi menghasilkan kerja projek yang menarik sekaligus berjaya memahami konsep dan menguasai fakta dengan baik melalui pengalaman bermakna. Yang kedua, penggunaan bahan bantu mengajar interaktif yang mudah diakses, ringkas dan menarik memudahkan murid memahami apa yang mereka baca. Dan yang ketiga, pada saya seorang guru, saya dapat meningkatkan kualiti PDP serta meningkatkan kemahiran dan keyakinan diri bagi menggunakan keupayaan teknologi dengan cara yang paling berkesan dalam membantu murid menguasai fakta. Cadangan penambahbaikan kaedah pengajaran. Yang pertama, mengumpulkan setempat bahan pengajaran dan pembelajaran serta hasil kerja murid bagi memudahkan murid mengakses bahan dari semasa ke semasa, contohnya mewujudkan Google Site.
kerana kita menjalankan pelbagai kaedah dan juga kepelbagaian ini menyebabkan pelajar terpaksa mengakses bahan daripada pelbagai platform. Adalah lebih baik sekiranya saya mewujudkan suatu Google Site bagi memudahkan pelajar mengakses bahan. Yang kedua, pengukuhan yang berterusan serta bimbingan guru kepada murid agar tidak tersasar daripada tujuan utama dalam keseronokan murid menggunakan aplikasi ICT di dalam pembelajaran dan pengajaran. Yang ketiga, murid juga perlu menambah baik kaedah pengajaran dan pembelajaran dari semasa ke semasa mengikut perkembangan teknologi terkini dan juga sosio budaya murid. Kesimpulannya, kaedah ini mampu memecahkan tradisi, cara konvensional yang hanya menggunakan marker pen, buku teks dan juga papan putih yang berpusatkan guru kepada pembelajaran yang berpusatkan murid, berterusan, merentasi kurikulum dan dapat mengintegrasikan isu dan amalan dalam dunia yang sebenar. Pembelajaran menjadi lebih bermakna apabila murid berpeluang mengeksplorasi maklumat berdasarkan sumber-sumber yang ada dengan perintegrasian teknologi bagi menguasai fakta dalam mata pelajaran perniagaan dan sekaligus mengurangkan masalah kebergantungan kepada buku teks. Sekian, terima kasih. Action to be awesome.